Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu lagi kita pada video kali ini untuk menyambung pembelajaran kita dalam mata pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah atau Bahasa Arab tahun 2 di bawah tajuk Jismis Salim. Jismis Salim. Dalam tajuk ini kita akan sama-sama melihat dan mempelajari huruf kedua yang difokuskan adalah huruf Ra. Huruf Ra. Mari kita lihat sebutan huruf Ra dalam pelbagai baris. Pertama, huruf Ra berbaris fathah atau berbaris atas. Ra. Ra. Raqabatun. Ra. Raqabatun. Dalam perkataan raqabatun terdapat huruf ra yang berbaris fathah atau berbaris atas, iaitu di awal perkataan ini. Ra, raqabatun. Ma makna raqabatun? Raqabatun bermakna leher. Kemudian mari kita lihat ra berbaris kasrah atau berbaris bawah yang berbunyi ri. Ri. Syaribun. Syaribun. Dalam perkataan syaribun terdapat huruf ra yang berbaris kasrah atau berbaris bawah, iaitu di tengah-tengah perkataan ini. Ri. Ri. Syaribun. Ma makna syaribun? Syaribun bermakna misai. Kemudian baris yang terakhir ialah huruf ra yang berbaris dhammah atau berbaris depan. Ru. Ru. Rukbatun. Ru, rukbatun. Dalam perkataan rukbatun terdapat huruf ra yang berbaris dhammah, iaitu di awal perkataan. Ru, rukbatun. Ma makna rukbatun? Rukbatun bermakna lutut. Jadi mari kita ulang sebut huruf ra dalam pelbagai baris. Ra, ra, ri, ri, ru, ru. Kemudian mari kita lihat huruf ra dalam pelbagai kedudukan. Kedudukan yang pertama ialah huruf ra berada di awal perkataan atau di awal kalimah. Bentuknya ditulis seperti ini. Kerana huruf ra tidak boleh bersambung dengan huruf selepasnya. Mari kita lihat contoh perkataannya. Ra'sun. Ra'sun. Dalam perkataan ra'sun terdapat huruf ra pada awal perkataan. Ia ditulis begini kerana huruf ra tidak boleh bersambung dengan huruf selepasnya, iaitu huruf alif. Ra'sun. Ma makna ra'sun? Ra'sun bermakna kepala. Kemudian mari kita lihat huruf ra di tengah perkataan atau di tengah kalimah. Huruf ra di tengah kalimah ditulis begini. Kerana huruf ra boleh bersambung dengan huruf sebelumnya, kiranya huruf tersebut boleh bersambung dengan huruf lain. Baqaratun. Baqaratun. Dalam perkataan baqaratun terdapat huruf ra di tengah-tengah perkataan ini, yang mana
ia ditulis bersambung dengan huruf sebelumnya iaitu huruf qaf. Dan huruf ra tidak boleh bersambung dengan huruf selepasnya iaitu huruf ta marbutah. Ma makna baqaratun? Baqaratun bermakna lembu. Kemudian kita lihat yang terakhir, bentuk huruf ra di akhir kalimah atau di akhir perkataan. Ia ditulis begini sekiranya huruf sebelumnya boleh bersambung dengan huruf lain. Sya'run. Sya'run. Dalam perkataan sya'run terdapat huruf ra di akhir perkataan. Dan ia ditulis bersambung dengan huruf sebelumnya iaitu huruf ain. Sya'run. Ma makna sya'run? Sya'run bermakna rambut. Begitulah huruf ra dalam pelbagai kedudukan. Astami'u wa umayyizu. Saya dengar dan saya bezakan. Di sini terdapat beberapa contoh perkataan yang mana terdapat di dalamnya huruf ra. Mari kita lihat perkataan yang pertama. Rabi'un. Rabi'un. Dalam perkataan rabi'un terdapat huruf ra di awal kalimah. Dan huruf ra ini berbaris fathah yang berbunyi ra. Rabi'un. Kataan yang kedua, maris. Maris. Dalam perkataan maris terdapat huruf ra yang berada di tengah-tengah perkataan. Huruf ra tidak bersambung dengan huruf selepasnya. Dalam contoh ini, huruf ra juga tidak bersambung dengan huruf sebelumnya kerana huruf tersebut tidak boleh bersambung dengan huruf lain, iaitu huruf alif. Dan huruf ra dalam kalimah ini berbaris kasrah. Ri. Marisun. Dan kita lihat contoh perkataan yang ketiga iaitu ahmaru. Ahmaru. Dalam perkataan ahmaru terdapat huruf ra di akhir perkataan. Dan huruf ra di akhir ini berbaris domah yang berbunyi ru. Ahmaru. Ru. Ahmaru. Jadi, begitulah contoh-contoh perkataan yang mengandungi huruf ra dalam pelbagai baris dan dalam pelbagai kedudukan. Kemudian, mari kita pelajari lebih lanjut tentang huruf ra. Mari kita lihat contoh perkataan pertama. Zira'un. Zira'un. Perkataan zira'un mengandungi 3 suku kata. Suku kata pertama, zi. Dan yang kedua, ra. Dan suku kata yang ketiga, un. Zi, ra, un. Huruf ra berada pada suku kata yang kedua, iaitu ra. Ra. Ia dibunyikan dengan panjang kerana terdapat huruf alif yang tidak berbaris selepas huruf ra yang berbaris fathah. Ra. Zira'un. Zira'un bermaksud lengan.
Kemudian kataan yang kedua, mirfaqun. Mirfaqun. Kataan mirfaqun juga terdiri dari 3 suku kata. Suku kata pertama, mir. Mir. Kemudian fa. Fa. Dan yang terakhir, kun. Kun. Mirfaqun. Huruf ra terdapat pada suku kata pertama, iaitu mir. Dalam suku kata ini, huruf ra berbaris sukun atau berbaris mati dan berbunyi mir. Mirfaqun. Mirfaqun bermaksud siku. Kemudian perkataan yang ketiga, surratun. Surratun. Kataan surratun terdiri dari 3 suku kata juga. Yang pertama, sur. Sur. Yang kedua, ra. Ra. Dan yang terakhir, tun. Tun. Surratun. Di sini terdapat 1 huruf ra, iaitu di tengah-tengah perkataan surratun yang mempunyai baris syaddah. Huruf ra yang berbaris syaddah ditulis dengan 1 huruf ra dan disebut dengan 2 huruf ra. Mari kita lihat dalam bentuk suku kata. Ra yang pertama berbaris sukun dan ra yang kedua berbaris fathah, dan disatukan keduanya dengan meletakkan tanda syaddah. Surratun. Surratun bermaksud pusat. Mari kita lihat beberapa contoh perkataan lain yang terdapat pada halaman ini. Juruhun. Juruhun. Dalam perkataan juruhun terdapat huruf ra yang berbaris dhammah dan disebut dengan harakat yang panjang. Ru. Juruhun. Ia disebut dengan panjang kerana selepasnya terdapat huruf waw yang tidak berbaris. Kataan yang kedua, burtuqalun. Burtuqalun. Dalam perkataan burtuqalun terdapat huruf ra yang berbaris sukun. Burtuqalun. Dan contoh yang terakhir ialah perkataan murrun. Murrun. Dalam perkataan murrun terdapat huruf ra pada akhir perkataan yang berbaris syaddah. Huruf ra yang berbaris syaddah ditulis dengan 1 huruf sahaja. Tetapi dalam sebutan perlu disebut sebanyak 2 kali, iaitu murrun. Ra yang pertama berbaris sukun dan ra yang kedua berbaris tanwin dhammah. Murrun. Jadi begitulah sebutan huruf ra yang disebut dengan harakat yang panjang, berbaris sukun dan berbaris syaddah. Kemudian, mari kita lihat beberapa contoh yang terdapat di bawah halaman ini. Aqra'u wa ukawwinu.
saya baca dan saya bina. Di sini terdapat beberapa perkataan yang ditulis dalam bentuk suku kata. Mari kita bina perkataan tersebut. Dalam contoh yang pertama, suku kata yang pertama berbunyi sa dan suku kata kedua berbunyi ri, dan suku kata yang ketiga berbunyi run. Dan mari kita gabungkan. Sarirun. Dalam perkataan sarirun terdapat dua huruf ra, iaitu ra yang berbaris kasrah dan dibaca dengan harakat yang panjang. Ri. Ia dibaca panjang kerana selepasnya terdapat huruf ya yang tidak berbaris. Dan ra yang kedua berada di akhir perkataan yang berbaris tanwin dhammah dan berbunyi run. Sarirun. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Terdapat 3 suku kata, iaitu sur, a, tun. Mari kita gabungkan. Suratun. Dalam perkataan suratun terdapat satu huruf ra yang berbaris sukun. Suratun. Dan dalam contoh yang ketiga terdapat 2 suku kata, iaitu sir, run. Dalam 2 suku kata ini terdapat 2 huruf ra, iaitu ra yang pertama berbaris sukun, sir, dan ra yang kedua berbaris tanwin dhammah, run. Mari kita gabungkan. Sirrun. Apabila sudah digabungkan, maka kedua ra tadi ditulis dengan satu ra saja, iaitu sin dan ra saja. Kerana ra tadi kita tandakan dengan baris syaddah dengan menggabungkan kedua ra dalam satu ra saja. Jadi begitulah contoh-contoh yang terdapat dalam aktiviti ini. Saya rasa setakat itu saja pembelajaran kita pada video kali ini. Ustaz harap kamu dapat berlatih menyebut huruf ra dalam pelbagai baris beserta contoh-contoh yang disebutkan tadi. Moga video ini memberikan manfaat kepada kamu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.